Haliwal Sabah dan Sarawak 15 minit. Silakan. Terima kasih Tuan dan Ketua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan Rancangan Malaysia ke-12 untuk Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada antara ahli-ahli yang berhormat, khususnya yang telah yang berhormat dari Papar, yang berhormat dari Penampang, yang berhormat dari Selangau, yang berhormat dari Sempurna, yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan Rancangan Malaysia ke-12 yang menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah. Perkara-perkara yang telah dibangkitkan tersebut adalah menyentuh mengenai status kemajuan dengan izin outstanding matters yang sedang dibincang di bawah Majlis Khas MA 63, termasuk isu-isu spesifik yang sedang dibincang di peringkat jawatan kuasa kerja yang telah ditubuhkan di bawah Majlis Khas 63 dan juga khasnya pembangunan sosioekonomi di kedua-dua negeri. Saya ingin meletakkan dalam rekod bahwa inilah pertama kali sepanjang 11 rancangan Malaysia sebelum ini di mana perkara-perkara yang begitu spesifik dan dari segi sosioekonomi Sabah dan Sarawak diberi satu bab, satu chapter khas dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk mengatasi halangan-halangan kelewatan pembangunan, kebelakangan kemajuan bagi Sabah dan Sarawak. Ini khasnya dalam sektor infrastruktur seperti jalan raya, jalan kampung, jalan bekalan air, bekalan listrik, serta infrastruktur kemajuan yang asas dan strategik, yaitu infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesihatan, infrastruktur teknologi digital dan multimedia yang menjadi titik perbezaan di antara negeri-negeri yang maju dan negeri-negeri yang kurang maju, di mana kami golongkan Sabah dan Sarawak dalam kumpulan negeri-negeri yang kurang maju. Sebagai orang lama dalam Dewan yang mulia ini, kita semua begitu bangga karena ada pengakuan, ada realisasi di peringkat kerajaan, khususnya dalam soal rancangan Malaysia ke-12 ini. Kerajaan pusat kadang-kadang segan mengakui bahawa Sabah dan Sarawak walaupun kaya dengan sumber budaya, etika, keindahan alam semula jadi, jarang-jarang diperakui secara terbuka oleh planning and budgeting agencies ataupun agensi perancang dan keuangan. Bagi Sabah dan Sarawak, bahawa Sabah dan Sarawak memerlukan perhatian dan tindakan khusus untuk merealisasikan matlamat-matlamat pembangunan dan tindakan follow through yang lebih terperinci ataupun taraf. Dengan itu, dengan izin, the habit of taking things for granted, loose planning and absence of goal setting
in development planning is over. Saya yakin skenario dalam perancangan pembangunan yang timbul dalam rancangan Malaysia ke-12 ini adalah hasil daripada input ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini, khususnya ahli-ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak, that have been very persistent in raising issues so basic kepada rakyat kita di Sabah dan di Sarawak. Dan dengan segi membawa kesedaran kepada perancangan-perancangan dasar pengurus-pengurus budget supaya satu perancangan planning yang wholesome, murni dan inklusif perlu menjadi reality dan bukan sekedar konsep akademik. Dengan izin, we must make it a reality that development planning must translate to improvement of livelihood of rural people, especially in the two states of Sabah and Sarawak. Development planning should never be just an academic fantasy of testing theory and empirics. It must convert to real, tangible improvement in economic status of rural people, elimination of poverty, creation of employment, reduction of income inequalities, and achievement of real prosperity. This should be the real content of perluasan kemakmuran bersama. Para Petua, mari kita sama-sama ingat bahwa Malaysia sudah 58 tahun umur sebagai sebuah persekutuan. Perkataan inklusif dalam perancangan pembangunan masih lagi jauh dari tercapai. Ini termasuk pula semua sektor dalam soal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengagihan pendapatan, tenaga kerja. Khasnya dalam sektor-sektor profesionalisme seperti bidang-bidang kesejujuran, arsitektur, perkawinan, sains dan teknologi, sains perubatan, keselamatan, kehadiran pendatang tanpa izin yang masih melebihi 1 juta orang asing mengikut data yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan. Sambil menjalankan tugas untuk menggulung bagi JPM dan menjawab beberapa perkara yang telah dibangkitkan, saya tidak segan-segan mengeluarkan keluhan di mana masih banyak yang perlu dilakukan di peringkat nasional untuk negeri Sabah dan Sarawak, sambil kita membawa kemajuan kepada wilayah semenanjung Malaysia. Saya bersyukur dan berterima kasih karena banyak breakthrough and follow through yang telah kelihatan di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan persekutuan karena keinsafan dan kesedaran bahwa Malaysia hanya akan maju, bersatu dan maju jika jurang pembangunan antara semenanjung Malaya dan Sabah dan Sarawak dikurangkan dan dimansuhkan sama sekali. Jika tidak, there is no reason to allow the development and progress gap between Sabah dan Sarawak on one end dan wilayah semenanjung on the other. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, semua ahli-ahli yang berhormati Dewan yang mulia ini, untuk memastikan Malaysia akan terus kuat, maju dan makmur. Jadi memperkukuhkan negara Malaysia bukan sekadar melindungi, menghormati, menjamin hak-hak dan kepentingan Sabah dan negeri Sarawak dalam persekutuan seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Perkara yang sama penting ialah pastikan supaya kemajuan dan kemakmuran rakyat Sabah, rakyat Malaysia di Sabah, rakyat Malaysia di Sarawak adalah setaraf dengan rakyat di semenanjung Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mengabadikan Perjanjian Malaysia 63. Karena Allahyarham Tunku Abdul Rahman pernah beberapa kali berucap di Sabah dan Sarawak pada masa meminang pemimpin-pemimpin Sabah
dan Sarawak pada 1962-63 untuk menyertai Malaysia. Dan kata-katanya dalam rekod seperti mana dalam rekod, "Trust me, I will develop you people better than the British." Ini dia punya janji pada waktu itu. Ya, "Trust me, I will develop you people better than the British." Ayo kita kejar kata-kata ini sebagai sebahagian dapat intisari janji MA 63. Hal yang berhormat kepada beberapa yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dan satu daripada yang dibangkitkan oleh yang berhormat Papar, yang berhormat Papar, dia telah membangkitkan jika kerajaan jabatan Perdana Menteri ada mengemukakan laporan kepada bangsa-bangsa bersatu dari segi laporan yang dibangkitkan oleh jawatan kuasa MA 63, dan jika salinan itu boleh didapati. Untuk yang berhormat dari yang berhormat Papar, kita tidak, perkara ini tidak timbul, perkara ini tidak berbangkit dan tidak ada asas untuk nak memberi laporan kepada bangsa-bangsa bersatu. Kita adalah negara yang berdaulat, kita adalah nation yang sovereign, dan kita boleh menyelesaikan isu-isu dalam negara kita sendiri. Jadi perkara itu tidak timbul. In fact, dengan izin, the last time that we connected dengan bangsa-bangsa bersatu dari segi politik negara kita adalah pada 14 hari bulan September tahun 63. Ini was the last day that we dealt dengan bangsa-bangsa bersatu. Pada waktu itu, seperti mana yang dikeluarkan, ialah isu the Manila Accord, yang mana negara Indonesia dan negara Filipina telah lodge komplain dengan bangsa-bangsa bersatu karena mengatakan laporan Cobble Commission dan therefore laporan Intergovernmental Committee dari pihak England adalah tidak berasas. Maka Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengutus wakilnya untuk turun ke Sarawak dan Sabah, sekali lagi pergi studi keadaan sebenar, dan laporan itu hanya siap untuk diisytiharkan, di-file di Bangsa-Bangsa Bersatu pada 14 September 1963. Dan sebenarnya itulah sebab tidak jadi untuk mengisytiharkan Malaysia pada mulanya adalah pada 31 Ogos 1963. Seperti mana tarikh yang dipersetujui oleh negara kita. But because delayed itu laporan the United Nations Malaysia Mission, maka it could only be isytiharkan Malaysia pada 16 September. A bit of history for us. Dan seterusnya satu perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempurna. Dia nak minta berhubungan dengan 17 perkara daripada 21 yang dibincang di bawah jawatan kuasa Kabinet Khas Malaysia 63, dan saya telah jawab ini beberapa kali bahawa keputusan tersebut yang dibuat oleh kerajaan yang lalu hanya adalah merupakan persetujuan dasar
dan masih memerlukan tindakan lanjut untuk dilaksanakan seperti pindahan kepada dasar-dasar, pindahan kepada undang-undang peringkat persekutuan, pindahan kepada undang-undang peringkat negeri Sabah, negeri Sarawak. Dan itulah yang saya katakan bahwa all these are still outstanding. Dan bagi sebenarnya kita telah melakukan lebih daripada menyelesaikan outstanding matters. Kita tertubuhkan 4 jawatan kuasa khas di bawah Majlis Khas. Ini adalah rekan sekutu yang membincangkan perundangan. Sebahagiannya telah ditaklimkan tadi untuk tindakan kita untuk membentangkan sekali lagi pindahan kepada undang-undang bahwa artikel 1 dan 2 sekaligus dengan artikel 160(2) telah taklimatkan tadi. Kita harap ini akan dapat dibentang pada persidangan sebelum selesai persidangan kali ini. Kedua adalah perihal berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu soal keselamatan peringkat Sabah dan Sarawak berkaitan dengan PTI dan juga border post dan lain-lain berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan memang yang ketiga adalah berkaitan dengan planning rancangan Malaysia ke-12 yang dipengerusikan oleh Menteri EPU sendiri. Dan keempat, jawatan kuasa yang keempat untuk yang daripada ini untuk Sabah dan Sarawak adalah mengenai dengan mengenai yang perundangan pelembagaan 1112 D. Okay. Ini mengenai dengan hal grants yang perlu dibayar kepada Sabah dan Sarawak yang tidak disimak berpuluh-puluh tahun. Dan ini dalam tindakan kita bersama. Tadi antara yang hanya untuk menekankan seperti speaker ialah yang saya katakan tadi, yang antara 17 itu sentaranya ialah perlu perubahan dasar, perlu pindahan undang-undang negeri, perlu pindahan undang-undang persekutuan. Just to give a specific example mengenai dengan tenaga untuk mengembalikan SESB khasnya kepada Sabah, kepada Sabah. Untuk tujuan ini, ya perlu banyak kerja perlu dibuat. 4 undang-undang di peringkat persekutuan perlu diubah. Satunya ialah akta bakalan listrik 447. Kita perlu keluarkan Sabah dari Sinarai seperti kita telah buat untuk Sarawak. Akta bakalan listrik says untuk Sarawak, this akta does not apply to Sarawak. So kita perlu bawa aduan ini dan tukar. Selain daripada itu akta Energy Commission, akta Renewable Energy, akta Energy Development Authority SEDA, 3 lagi akta lain perlu bawa dan take out Sabah from the list. Dan 4 akta baru perlu dibentang di Dewan Undangan Negeri Sabah. Banyak pembangkang sebelum inilah
dikatakan, why so slow? Macam so slow. Kipon na kerajaan, kipon bertukar. Changing government all the time. Macam nak boleh selesai. Hanya mengatakan bahwa ini kita kerjasama yang baru dengan pihak sebelah di sana. I think we can work together and kasih cepat khususnya untuk Sabah dan Sarawak dengan komitmen yang baru. Saya cukup yakin kita boleh maju ke hadapan dan mencapai semua tuntutan MA63 lebih cepat daripada sebelumnya. Dan demikian, terima kasih kepada semua yang telah membahaskan perihal Sabah dan Sarawak pembangunan mengenai pembangunan dari segi dan harap bahwa seterusnya nanti dapat diselesaikan lebih cepat daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. 15 minit.